Hello everyone. Today we will like to present about four management function, which is planning, organizing, leading, and controlling. This is our group members. First, Jovi John. Second, Eva Elveralim. Third, Nur Izawardina binti Nikwan Sulong. And the last one is Nur Shafika binti Suharno. Assalamualaikum dan salam sejahtera. My name is Nur Izawardina binti Nikwan Sulong. My matrix number is 07DLS19F2074. So today I will present about planning. Planning atau perancangan ini merupakan proses di mana pengurus membentuk matlamat organisasi dan memutuskan tindakan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek kata, planning ini bermaksud menentukan kedudukan dan situasi organisasi pada masa akan datang dan memutuskan cara terbaik untuk mewujudkan situasi tersebut. Poin yang pertama untuk planning ini ialah expose on media sosial ataupun mendedahkan produk di media sosial. Dengan mendedahkan produk di media sosial ini dalam situasi COVID-19 merupakan salah satu taktik pemasaran. Walaupun ia akan mempengaruhi masa dan perhatian pengguna yang akan lebih banyak menghabiskan di halaman ataupun page kita. Poin yang kedua ialah implement affiliate program ataupun melaksanakan program afiliasi. Dengan program afiliasi ini, orang yang mempercayai syarikat kita dapat berkongsi maklumat kita dengan orang lain dan akan dapat mengembangkan pasaran kita di platform. Jika kita menggunakannya dengan cara yang betul, kita dapat dengan cepat melihat usaha pemasaran kita itu bertambah dengan baik tanpa perlu melakukan usaha kita sendiri. Poin yang ketiga ialah use email marketing ataupun menggunakan pemasaran email. Tidak cukup dengan hanya menghantar email. Jika kita ingin mempertimbangkan lagi pelbagai senarai email yang memenuhi keperluan khususnya setiap individu, dan kita dapat menunjukkan pendekatan yang diperibadikan untuk kampanye kita. Kita boleh menilai dengan teliti kebiasaan apa yang biasa dibeli oleh pelanggan kita, dan itu kita boleh gunakan maklumat tersebut untuk mengembangkan lagi strategi kita. Poin yang terakhir ialah web design ataupun reka bentuk laman web. Laman web ni ialah titik interaksi pertama antara perniagaan kita dan bakal pelanggan kita. Ini bermaksud bahawa ia perlu memberi kesan pertama yang hebat. Web design yang bagus ia dapat membantu perniagaan kita untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan memperoleh lebih banyak pendapatan dalam talian. Sekiranya laman web kita dirancang dengan baik, orang akan menghabiskan lebih banyak masa untuk membaca isi kandungan dan mengetahui lebih banyak mengenai kita punya perniagaan. Kita dapat meningkatkan kemungkinan mereka akan menjadi pelanggan kita atau mereka akan membeli barang yang kita jual, dan juga mengirimkan isyarat positif ke mesin pencarian yang akan dapat membantu perniagaan kita tampil lebih tinggi dalam hasil carian. Assalamualaikum, my name is Nur Shafika binti Sono. My matrix number 07DLS19F2014. Okay, second management is organizing. Organizing ni adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengurus sumber organisasi yang lebih teratur bagi mencapai tujuan dan objektif yang telah dirancang. Okay, kaedah yang pertama adalah keep track of customer support. Pelanggan yang tetap ataupun pelanggan yang setia dengan perniagaan kita adalah nadi untuk kita punya perniagaan. Walaupun begitu, pelanggan ni dia banyak mengambil masa dan sumber daripada kita. Akan tetapi masa yang digunakan dengan baik adalah untuk membuat mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang kita tawarkan kepada mereka. Kaedah yang kedua adalah main target. Kita sebagai peniaga perlu menyasarkan sasaran utama untuk membuat pembelian. Sasaran yang kita buat tu, dia memudahkan penjual untuk mentarget.
Oke, untuk mentarget siapa yang berminat dengan produk yang kita akan jual dan kita berikan jualan promosi kepada siapa kita punya sasaran yang dia beli barang daripada kita. Oke, kaedah yang ketiga adalah manage your expenses receipt. Oke. Sekiranya kita sudah lama dalam bidang perniagaan, kita pasti tahu cara yang dapat membuat laporan yang dapat menguruskan semua laporan perbelanjaan. Pelanggan ni dia sukar untuk menjejaki atau merakam apa yang akan terjadi, tetapi kita perlu kendalikan supaya kita dapat mengikut perkembangan terkini dengan cukai dan memastikan kita punya kewangan dia lebih teratur. Kita mesti buat pemeriksaan setiap minggu untuk yang pembelian transaksi. Kaedah yang terakhir adalah improve your workspace for productivity. Sekiranya kita ingin membuat kemajuan dalam kita punya perniagaan, kita mestilah membuat persekitaran yang menyokong kepada visi yang kita telah tetapkan. Terdapat beberapa teknik yang mampu membantu kita memanfaatkan kita punya ruang tempat kerja. Seperti kita tambahlah sedikit tanaman di kita punya sekeliling tempat kerja. Ianya dapat meningkatkan produktiviti kita. Kita hanya memerlukan beberapa minit, tetapi ianya dapat memberi perubahan kecil yang dapat meningkatkan kita punya produktiviti, yang boleh membuat perbezaan besar dalam bagaimana teratur dan produktiviti kita punya perniagaan. Okay, next I will present about leading. Okay, sebelum saya masuk leading, my name is Jovi John and my matrix number is 07DLS19F2076. Okay, next point is leading. Dalam leading ada 4 poin. So 4 poin itu termasuk listen to the team, respect the change of command, value people, and resolve conflicts quickly. Okay, first saya akan explain leading. Leading ni dia bahasa Melayu dia mengetuai, atau dalam bahasa senang difaham seorang ketua. Okey, seorang ketua ni mesti ada pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang bagus kepada staff-staff yang lain supaya mendapat komunikasi yang lancar dalam pekerjaan. And selain itu juga ketua ni mesti ada target untuk mencapai dia punya target dalam pekerjaannya. Okay, then the first point is listen to the team. Listen to the team ni macam kalau tiada ketua, kita boleh bertanya kepada tim-tim kita yang lain tentang kerja yang dibagi. Sekiranya kita tidak faham, kita ada tim untuk bertanya, untuk memahami yang diterangkan oleh kita punya leader. Kalau kita tidak faham, itu kegunaannya kita mendengar kita punya tim dan bekerja sama tim kita. Next, respect the change of command ni dia kira macam arahan atasan. So sebelum kita menjadi ketua, kita mesti ada atasan lagi. So atasan, setiap kali atasan bagi arahan, kita harus faham dengan arahan yang dibagi dan kita harus ikuti arahan-arahan tersebut. Then value people ni
dalam bahasa Melayu dia menghargai orang. Jadi kalau untuk menghargai orang dalam pekerjaan kita maupun kerja kita tuh susahkah, senangkah, kita mesti juga menghargai orang lain. Sebab dalam menghargai orang lain kita boleh rasa senang hati masa bekerja, and then kita pun dapat berkomunikasi dan membuat kerja dengan lancar. Lancar disebabkan kita menghormati dan menghargai kerja orang yang kita telah buat bersama. And then last one, resolve conflicts quickly. Kalau yang ini kita harus bekerja sama untuk menghadapi masalah-masalah yang berlaku dalam manajemen itulah. Contohnya kita ada salah faham dengan rekan kerja kita boleh menyelesaikan masalah itu dengan bagus, dengan berkomunikasi ataupun melalui ketua kita akan cerita dan kita akan menyelesaikan dengan tidak menjalankan yang kasar, menggunakan cara kasar lah. Kita boleh bercakap dengan bagus, seperti berkomunikasi. Lepas itu kita boleh bertanya apa masalah kita, dengan begitulah. That's all. Thank you. Hello, my name is Eva Elvera Lim. I am from class DLS 3A. My matrix number is 07 DLS 19F2056. Today I would like to present about controlling. Yang pertama adalah financial control, yaitu kawalan kewangan. Okay, kawalan kewangan ini adalah salah satu sistem kawalan yang paling biasa dalam organisasi perniagaan yang merangkumi bagaimana wang ditangani. Okay, syarikat mungkin memerlukan penerimaan untuk pembelanjaan melebihi jumlah dolar tertentu, ataupun dia memerlukan penerimaan untuk pembayaran balik dan bukannya penyata kad kredit. Seterusnya, ia mengelakkan kesilapan. Penjaga buku melakukan kedamaian bulanan. Sebagai contoh, memastikan ledger syarikat dan penyata bank sesuai. Lepas tu, lakukan audit kewangan dalaman dan luaran secara berkala, dan mengejutkan untuk membantu mengesan kesilapan ataupun penipuan. Seterusnya adalah quality control. Quality control ini adalah kawalan kualiti yang menggambarkan sejauh mana variasi dalam proses atau produk yang dianggap dapat diterima. Selain itu, kawalan kualiti ini dia mempengaruhi hasil akhir produk atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Dengan mengekalkan kualiti dan yang konsisten, pelanggan dapat bergantung pada atribut produk ataupun perkhidmatan firma. Seterusnya adalah inventory control. Inventory control ini mempunyai inventory yang terlalu banyak dan juga terlalu sedikit. Okey, dia mampu menghalang aliran tunai kita, macam mengurangkan penjualan dan mengurangkan keuntungan kita. Sekiranya kita tidak mempunyai kawalan inventory, kita akan berjumpa ataupun berkemungkinan akan berjumpa dengan penjualan, pengeluaran dan pembiayaan untuk menentu cara mengekalkan tahap inventory yang paling berkesan. Akhir sekali adalah management control. Dalam management control ini, dia adalah menerangkan cara-cara di mana tindakan individu atau kumpulan dalam organisasi dikekang untuk melakukan tindakan tertentu sambil mengelakkan tindakan lain dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah management control.
Oke, jadi ini adalah poster untuk melancarkan keluaran produk terbaru kami, sekaligus mempromosikan barang jualan kami secara dalam talian untuk meningkatkan lagi hasil jualan kami yang sebelum ini cenderung menurun karena COVID-19 yang melanda negara ini. Maka dengan itu, kami telah berbincang mengenai situasi semasa ini dan kami sebulat suara bersetuju untuk melancarkan produk ini secara dalam talian pada ketetapan yang berikut. That's all from us. We would like to say thank you.